سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang berusaha Tuan Haji Syahrudin Basri bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Pernikahan Negeri Johor, yang saya hormati lagi dimuliakan tuan-tuan pegawai serta seluruh kaki tangan, staf, warga Jabatan Pernikahan Negeri Johor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia inayat, kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maka dapat kita saat dan ketika ini diberikan lagi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada sekali lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita melaksanakan tugas, tanggungjawab dan amanah kita sebagai hamba-Nya dan khalifahnya di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama menghadirkan diri kita dalam program memudayakan Al-Quran secara atas talian. Mudah-mudahan apa yang sama-sama dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Mardian sebentar nanti akan dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan seluruh warga kerja Jabatan Pernikahan Negeri Johor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairi bin Mardian untuk menyampaikan tazkirahnya pada pagi ini dengan tajuk amalan sedikit pahala berganda. Falyatafaddal ma'jura. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita rafat dan syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang pagi ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri dalam program mingguan kita Miracle Al-Quran peringkat Jabatan Pernikahan Johor. Yang berusaha Tuan Haji Syahrudin Basri bin Ibrahim dalam pengarah Isbat PD, yang berusaha Tuan Haji Omar bin Soleh Timbalan Pengarah SPM, yang dihormati Barisan Dr. Penolong Pengarah Kanan, yang dihormati Barisan Penolong Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan warga jabatan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat sama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dalam tajuk amalan sedikit pahala berganda. Tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dapat kita bertemu lagi pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan nikmat yang berlipat kali ganda banyaknya yang telah digunakan Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita syukuri dengan melaksanakan apa jua perintah dan meninggalkan apa jua larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan warga jabatan Allah Subhanahu wa taala, dalam tajuk yang akan saya kongsi pada pagi ini adalah kupasan atau ringkasan daripada buku karangan Ustaz Muhyiddin bin Haji Chul. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada tahun 2018 kita mengadakan sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat JPN Negeri Johor. Pada masa itu kita menjemput bahagia ustaz untuk menyampaikan ceramah di sambutan Maulid Rasul yang kita adakan pada ketika itu, iaitu pada 25 Oktober 2018. Alhamdulillah, masa itu kita masih lagi diizinkan Allah Subhanahu wa taala mengadakan majlis secara berkumpul bersemuka
dengan para alim ulama. Dan pada hari berkenaan, kita telah mendengar ceramah yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhyiddin bin Haji Jul. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada hari berkenaan juga beliau promosi buku tulisan beliau. Antaranya ialah buku yang akan kita bincangkan pada hari ini yang bertajuk 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Mungkin tuan-tuan yang berada dalam majlis tersebut masih ingat lagi intipati ceramah yang disampaikan oleh yang berbahagia ustaz. Jadi pada hari ini saya ingin mengulang kembali atau mengupas sedikit di antara isi kandungan ataupun ilmu yang telah disampaikan oleh berbahagia ustaz pada program ceramah Maulid Rasul pada hari berkenaan. Tuan-tuan dan puan sekalian, buku amalan 40 hadis amalan sedikit pahala berganda ini saya beli semasa beliau mengadakan ceramah di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dalam buku ini mengandungi ada 13 tajuk yang berkaitan dengan fadilat-fadilat, amalan-amalan dalam kehidupan kita sehari-harian tuan-tuan. Di antaranya yang pertama, kelebihan mengajar dan menuntut ilmu. Yang kedua, kelebihan wudu. Yang ketiga, kelebihan azan. Yang keempat, kelebihan solat. Yang kelima, kelebihan solat fardu. Yang keenam, kelebihan solat sunat. Yang ketujuh, kelebihan membaca Al-Quran. Yang kelapan, kelebihan tahlil. Yang kesembilan, kelebihan istighfar. Yang kesepuluh, kelebihan selawat. Yang kesebelas, kelebihan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Yang ke-12, kelebihan hauqalah. Yang ke-13, kelebihan bacaan mengenai amalan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mungkin dalam sedikit masa yang ringkas ini, saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian bagi tajuk kelebihan berwudu. Mungkin tuan-tuan boleh memiliki buku ini. Buku ini tuan-tuan boleh beli di pasaran. Sekarang mudah saja. Tuan-tuan mungkin boleh membeli melalui online. Sama ada Lazada ke, Shopee ke dan sebagainya. Ini bukunya. Buku karangan Ustaz Muhyiddin bin Haji Jul. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita setiap kali kita ingin melakukan solat fardu, semestinya kita wajib berwudu ataupun kita mengambil air sembahyang. Dalam tajuk yang dibincangkan pada pagi ini, Ustaz menuliskan kelebihan berwudu dengan hadisnya yang berbunyi, An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Futihat lahu abwabul jannah samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'a. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudu tersebut kemudian berdoa, yakni setelah berwudu, yang berarti aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya. Melainkan akan dibukakan pintu syurga yang 8 untuknya. Dia boleh masuk melalui mana-mana pintu yang dia mahu. Hadis ini berkaitan dengan doa yang kita baca selepas wudu. Alhamdulillah,
Tuan-tuan mungkin dah hafal doa ini dan mungkin tuan-tuan dah baca selalu selepas ambil wudu. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam buku ini digariskan panduan beramal dalam tajuk kelebihan berwudu. Jadi sebelum baca doa wudu, mestilah kita ambil wudu dulu tuan-tuan ya. Jadi di sini digariskan panduan untuk beramal, bagaimana kita beramal untuk mendapatkan wudu yang sempurna, yang termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Bermakna bagi orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian membaca doa di akhir selepas wudu, dibukakan pintunya pintu syurga. Bayangkan tuan-tuan, baru ambil wudu sahaja, kita sudah diganjari dengan ganjaran pahala, dibukakan pintu syurga. Belum lagi kita melaksanakan segala amalan-amalan ataupun kaifiat-kaifiat dalam mengambil wudu. Tuan-tuan sekalian, yang pertama dalam garis panduan yang disenaraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir di sini, yang pertama, ya, semestinya apabila kita hendak berwudu, tuan-tuan selalunya akan menyingsing lengan. Ya, kita akan lipat lengan baju kita. Jadi tuan-tuan, selama ini kita singsing lengan tu tuan-tuan. Adakah kita sedia maklum bagaimana kaedah yang diajar oleh Rasulullah SAW? Bagaimana? Adakah kita nak singsing lengan kanan dulu ke? Singsing lengan kiri ke? Atau bagaimana tuan-tuan? Sebenarnya. Tuan-tuan Right. Di sini diberi garis panduan. Ketika berwudu, tuan-tuan, ya, atau sama ada kita menyingsing seluar kaki, ya, begitu juga lengan baju kita, digariskan bahawa apabila kita hendak berwudu atau menyingsing lengan baju kita atau jubah kita, kita hendaklah melipat lengan baju atau jubah kita sebelah kiri dulu tuan-tuan. Selama ni kita buat sebelah mana dulu tuan-tuan lepas ni kita boleh betulkan. Ini sunnahnya tuan-tuan. Sunnah Nabi, kita menyingsing lengan untuk berwudu bermula dengan sebelah kiri. Kemudian barulah kanan. Kalau selama ni kita buat kanan dulu, al-maklumlah katanya kalau buat kerja sebelah kanan dulu. Rupanya selama ni kurang tepat. Tuan-tuan jadi selepas ini, kita buat yang betul, betulkan yang biasa. Singsing lengan kiri dulu, baru lipat lengan kanan. Itu kaedahnya tuan-tuan itu mudah saja sebenarnya. Benda yang simple, benda yang mudah. Tetapi sebab kita tidak mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka kuranglah ganjaran. Okey tuan-tuan, seterusnya. Apabila setelah selesai berwuduk tuan-tuan, maka kita berdoa. Doa tadilah dalam hadis yang disebutkan tadi, tuan-tuan mungkin dah hafal, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Nanti insyaAllah kita akan bacakan doa ini pada akhir sesi kita. Tuan-tuan sekalian, apabila kita dah selesai wudu, kita dah baca doa, kita nak turunkan lengan, singsing lengan kita tuan-tuan tadi tu. Yang kita naikkan kiri, kita naikkan dulu, lepas tu kita kanan. Bila nak turunkan, sebelah mana dulu pula tuan-tuan? Selama ni mungkin kita buat kanan dulu agaknya lah kan. Yelah, yang bagusnya bila buat satu kerja yang baik, kanan. Sunnahnya turunkan sebelah kanan. Betul tuan-tuan. Selama ini yang tuan-tuan buat tu betul. Cuma yang mula-mula tadi masa nak singsing lengan tu mungkin kurang tepat. Jadi saya ulang balik, apabila nak singsing lengan, kita mula singsing lengan sebelah kiri, lepas tu singsing lengan sebelah kanan. Apabila selesai berwudu, kita nak turunkan balik lengan baju kita atau jubah kita, kita turunkan sebelah kanan, kemudian barulah kita turunkan sebelah kiri. Itu mudah kan tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, baik. Panduan yang kedua, sebenarnya mungkin tuan-tuan biasa lihat jemaah tabligh tuan-tuan. Apabila mereka hendak berwudu, mereka akan keluarkan kayu. Ataupun kita panggil kayu sugi. Sebelum berwuduk sebenarnya tuan-tuan, disunatkan bersiwak ataupun bersugi, ataupun istilahnya gosok gigi lah. Jadi biasa panggil gosok
gigi. Sama ada menggunakan berus gigi ke, ataupun menggunakan kayu sugi ataupun kayu siwak. Apa ganjarannya tuan-tuan? Perkara yang simple, perkara yang mudah, ambil berus gigi, gosok gigi, pada kita mungkin macam susah. Tapi yang benda yang mudah tapi kecil ini, ganjarannya besar tuan-tuan. Hadisnya berbunyi begini, Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Maksudnya, kalau tidak kerana aku tidak inginkan kepayahan ke atas umatku, pasti aku perintahkan mereka dengan perintah wajib untuk bersiwak setiap kali sebelum solat. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya, solatun bisiwakin afdalu min sab'ina solatan bila siwakin. Maksudnya, satu solat dengan bersiwak lebih afdal daripada 70 solat tanpa bersiwak. Masya Allah tuan-tuan, besar ganjarannya. Berbanding kalau kita tidak bersugi atau bersiwak atau bergosok gigi dengan orang yang bersugi hanya sekadar gosok gigi sebelum wudu. Kan mudah tuan-tuan. Mungkin lepas ini kita boleh amalkan tuan-tuan. Siwak ni istilahnya gosok gigi ni ialah kalau tuan-tuan tak biasa menggunakan kayu sugi, mungkin tuan-tuan gosok gigi guna berus gigi. Jadi mungkin nak bawa berus gigi pergi kerja, pergi pejabat kan, masuk pocik macam nampak tak sesuainya tu. Jadi bagaimana tuan-tuan nak melaksanakan kaedah ini, terpulanglah pada kemampuan masing-masing tuan-tuan. Ataupun dalam kitab menyebutkan paling ringkas gosok gigi ni kita boleh guna jari-jari kita tuan-tuan. Kita gosok guna jari-jari. Bukan apa kita nak ambil fadilat tuan-tuan. Fadilat kelebihan bersiwak atau bersugi sebelum wudu. Gosoklah gigi kita sekarang kita yang mampu tuan-tuan. Dengan kaedah-kaedah yang tertentu yang boleh tuan-tuan laksanakan, yang paling mudah. Bermakna kalau kita tidak ada kayu sugi, kayu siwak, kita tak ada buat berus gigi kan, memang gigi kita dia tinggal kat rumah. Gosoklah dengan jari kita sebenarnya. Kita boleh gosok untuk kita dapatkan fadilat tuan-tuan. Itu paling mudah. Sebelum kita berwudu, kita gosoklah gigi kita dengan jari tangan kita. Untuk dapat kelebihan apa? Kelebihannya solat dengan bersiwak 70 ganda lebih daripada solat yang tidak bersiwak atau berwudu. Okey, baik tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah berwudu tuan-tuan dengan sempurna, maknanya apabila kita berwudu, sunnahnya kita tidak menggunakan air yang banyak. Kalau kita berwuduk tu maknanya buka paip tu tidak membazir, tidak sampai mencurah-curah air tersebut, ataupun sehingga kalau orang lihat sangat tidak elok tuan-tuan berwuduk, membazir air. Jadi ala kadar yang kita boleh gunakan untuk mengambil air sembahyang dan membaca doa. Tuan-tuan dan sekalian, sebenarnya setiap basuhan ataupun setiap perkara dalam wuduk yang kita lakukan bermula daripada membasuh tangan, membasuh tapak tangan kita tuan-tuan, ada doa-doa tertentu hingga selesai kita basuh kaki. Bukan sahaja kita baca doa selepas wuduk, dalam kitab ini juga digaris pandukan doa-doa bacaan basuhan anggota wuduk. Tuan-tuan kalau sempat saya baca semua, saya bacalah semua insya-Allah tuan-tuan. Tapi yang penting kalau tuan-tuan nak miliki buku ini, tuan-tuan boleh beli buku ini di kedai-kedai buku ataupun secara online tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Seterusnya semasa berwuduk, jadi saya terangkan dulu adab sebelum wuduk tadi. Kita gunakan air yang sedikit, kita membaca doa nanti dalam setiap anggota bacaan dalam bacaan wuduk. Seterusnya, semasa wuduk juga tidak bercakap-cakap, tak berbual-bual. Kadang-kadang kawan-kawan kita
maklumlah ada benda nak tanya. Jadi kalau boleh tuan-tuan jangan jawab dulu masa wuduk. Seterusnya, menyempurnakan basuhan setiap anggota. Maknanya kita basuh anggota mengikut panduan ataupun tertib yang betul. Mana melakukan semua yang wajib, rukun wuduknya, yang sunat-sunatnya, bermakna kita wuduk dengan sempurna. Baik, seterusnya yang keempat, apa dia panduannya tuan-tuan? Selepas berwuduk kita menghadap kiblat. Maknanya tujuannya apa? Untuk kita berdoa. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di awal tadi, berkaitan doa selepas wuduk. Cara doa macam mana tuan-tuan? Macam biasa. Yang pertama, kita menadah tangan menghadap kiblat, kita mendoa, membaca doa dengan mendongakkan ke langit. Di sini sebutkan walaupun kita buta, walaupun kita berada di bangunan, disunatkan berdoa menghadap kiblat, menghadapkan muka, mendongakkan muka ke langit. Gitu doa, menghadap ke atas. Mungkin selama ini kita biasa macam doa, yelah doa dalam solat, doa tunduk kan. Rupanya doa ketika wuduk menghadap ke dongak menghadap ke langit. Kan mudah tuan-tuan. Itulah amalan yang mudah, kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, tuan-tuan, itu yang keempat. Nanti kita baca doa. Di sini doanya memang tuan-tuan dah hafal. Saya biasa tuan-tuan kalau kita tak hafal dalam tempat wuduk, kadang-kadang ada tampal kat dinding tu kan. Doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Apa artinya tuan-tuan? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dialah sahaja, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang sentiasa bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang yang menyucikan dirinya, serta jadikanlah aku di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Inilah doa yang kita disunatkan baca selepas kita berwudu, tuan-tuan. Mudah kan tuan-tuan? Lepas ni kita amalkan sama-sama insya-Allah. Okey tuan-tuan. Baik. Di sini seterusnya digariskan cara beramal ialah doa untuk setiap basuhan anggota wuduk, tuan-tuan. Selama ni mungkin kita tak tahu tuan-tuan mungkin ada dah amalkan. Yang tuan-tuan dah mengaji pada guru-guru adab berwuduk, mungkin tuan-tuan dah amalkan doa setiap anggota. Rupanya ada baca doa tuan-tuan. Selama ni kita baca bismillah aja. Niat wuduk. Lepas tu buatlah basuhan dalam anggota wuduk yang wajib, yang sunat. Dan kita paling pun kita baca doa selepas wuduk yang tadi saya bacakan tadi tuan-tuan kan. Rupanya ada doa-doanya rupanya. Doa masa duduk, doa masa basuh tangan, doa berkumur-kumur ada doanya. Basuh masuk air dalam hidung ada doa. Masuk air membasuh mulut tadi, masukkan air dalam hidung ada doa. Keluarkan air dalam hidung pun ada doa. Basuh muka pun ada doa tu. Basuh tangan ada doa. Tangan kanan lain doanya, tangan kiri lain. Menyapu rambut ada doa, sapu telinga ada doa. Basuh kaki kanan ada doa, basuh kaki kiri ada doa, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Setiap perbuatan diiringi dengan doa. Mudah-mudahan wuduk kita itu adalah wuduk yang paling sempurna, yang dijanjikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang awal tadi. Siapa di ganjarannya tuan-tuan? Hadisnya tadi dibukakan 7 pintu, tuan-tuan. Bukan 7 tadi. Abwaabul jannah sama 8 pintu syurga, tuan-tuan. Bayangkan. Itu baru berwuduk, tuan-tuan. Bermakna untuk dapat ganjaran seperti itu,
mestilah kita melaksanakan wudu dengan sempurna mungkin. Maknanya daripada awal kita ada baca doa bermula dengan duduk. Apa doa duduk tuan-tuan? Mungkin hari ini kita belajar doa duduk sebelum ambil wudu. Boleh tuan-tuan Satu je dulu doanya. Bunyinya begini tuan-tuan. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Saya ulang balik tuan-tuan Mula dengan bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan nak ikut pun boleh juga. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Saya ulang lagi sekali. Kita ulang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Apa arti doa itu tuan-tuan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan-syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, daripada mereka datang kepadaku. Itu doa ketika duduk sebelum mengambil wudu. Tuan-tuan, ialah kadang-kadang pipe dekat macam surau kita pun tak ada tempat duduk. Macam mana nak duduk? Jadi macam sebelumnya ada kerusi. Ada masa kerusi yang apa tu macam tak ada pula tempat kita nak duduk wudu tuan-tuan Jadi tapi kebanyakan masjid-masjid sekarang kebanyakannya sudah ada menyediakan tempat duduk tuan-tuan Rupanya itu adalah sunnah Nabi SAW. Maknanya bila kita berwuduk, sunnahnya kita duduk. Ada tempat duduknya lah. Kalau ada. Tapi kalau tak ada, ikutlah apa yang ada tuan-tuan. Kalau kita kena berdiri sambil wuduk, berdirilah. Kalau kita duduk mencangkung, mencangkunglah. Ikut keselesaan kita masing-masing tuan-tuan Dan sunnahnya lagi, duduk tu ngadap mana tuan-tuan? Kalau pipe dekat surau kita, menghadapnya ya ke dinding kolah lah. Maknanya iyalah betul lah menghadap dinding kolah. Tapi sunnahnya duduk di tempat tinggi dengan menghadap kiblat. Sunnahnya begitu tuan-tuan. Bila kita berwuduk, sunat menghadap kiblat. Bukan saja berdoa tadi tuan-tuan doa di akhir wuduk. Malahan berwuduk pun kita duduk dengan menghadap kiblat. Okey tuan-tuan. Itu tadi doa yang pertama tuan-tuan Doa ketika sebelum ambil wudu. Masa duduk tu. Kita baca doa. Saya ulang balik doanya tuan-tuan Boleh ulang balik Rabbi, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Saya ulang balik lagi sekali. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan-syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, daripada mereka datang kepadaku. Itu baru satu doa tuan-tuan. Doa duduk. Belum lagi doa basuh tangan. Masa dah 8.30 tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi boleh tuan-tuan. Pada hari yang akan datang berkaitan dengan fadilat ataupun kelebihan berwudu. InsyaAllah tuan-tuan doa basuh tangan, doa berkumur-kumur tuan-tuan doa masukkan dalam hidung, doa keluarkan air dalam hidung, doa basuh muka, doa basuh tangan kanan, doa basuh tangan kiri, doa sapu kepala, doa sapu telinga. Doa yang ke-13 doa basuh kaki kanan, doa basuh kaki kiri, dan yang akhir sekali doa selepas ambil wudu. Jadi mudah-mudahan kalau kita dapat melaksanakan segala apa yang dituliskan
yang diamalkan, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam buku ini dapat kita amalkan, insya-Allah tuan-tuan, kita tergolong dalam golongan yang dijadikan hadis awal tadi, ya. Kita tergolong dalam golongan yang dijadikan dibuka pintu syurga, 8 pintu syurga, masya-Allah tuan-tuan. Itu baru ambil wuduk sahaja tuan-tuan. Belum kita melaksanakan perintah-perintah yang lain yang difardukan, khususnya solat fardu 5 waktu. InsyaAllah tuan-tuan, ada kelapangan, ada masa, kita akan bertemu lagi, kita akan sambung lagi tuan ya. Baru satu doa hari ini, ya. InsyaAllah kita akan sambung doa yang seterusnya. Jadi mana yang kita dapat hari ini kita amalkan walaupun sedikit, ya. Tak dapat buat semua, tak dapat buat semua, buatlah mana yang kita mampu. Buat yang sedikit. Paling tidak pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim tadi, kita duduk kita baca doanya kalau hafal tuan-tuan, ya. Kalau kita tak belum hafal lagi doa selepas wuduk pun, tadah tanganlah. Doa bahasa Melayu pun tak apalah tuan-tuan. Ya. Bahasa Melayu pun tak apa. Allah mendengar apa doa kita. Yang penting kita jaga adab-adabnya ketika berwuduk. Itu sahaja tuan-tuan perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah kita dapat bertemu lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Moga-moga diizinkan Allah diberikan masa kelapangan dapat berkongsi ilmu doa seterusnya tuan-tuan. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Khairi bin Mabiai atas tazkirah Sultan tadi. Ada permintaan Ustaz Khairi, boleh tak tunjukkan kitab tu? Ada yang nak boleh dekat itu tajuk kitabnya tuan-tuan, Amalan Sedikit Pahala Berganda oleh Al-Fadhil Ustaz Muhaddir bin Haji Jol. Jadi memang di kedai-kedai buku pun banyak boleh dapatkan, insyaAllah tuan-tuan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairi bin Mabiai atas tazkirah Sultan tadi. Ustaz Khairi, kalau kita lihat di ruangan sembang ni ada permintaan daripada Tuan Haji Syahrudin Basri sendiri agar dapat disambung sebab baru dapat doa duduk ni, belum buat apa-apa lagi. Tapi insyaAllah kita akan susun semasa ke semasa terus memberikan tazkirah dan juga perkongsian kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Mudah-mudahan dapat kita amalkan sunnah-sunnah yang begitu banyak daripada baginda Rasulullah SAW yang sudah pasti tak dapat semua kita buat. Tapi ibarat yang selalu disebut, walaupun kita tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Walaupun kita tak dapat buat semua, tapi kita tidak tinggalkan semua. Mudah-mudahan tak banyak sedikit kita dapat mengamalkannya. Tadi juga ada di ruang sembang, ada yang bertanya, boleh tak Ustaz doanya dalam bahasa Melayu? Tadi pun Ustaz Ali dah sebut dan saya pun dah jawab. Kalau doa tu pun panjang, kita dah doa yang mudah, kita dah faham, cuma kita nak nyebut bahasa Arab mungkin berbelit lidah kita bacalah doa bahasa Melayu pun tidak. Ya. Malah doa ni kalau kita tak sebut, kita angkat tangan, doa ni kita baca dalam hati pun, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Ya, jadi itulah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, setiap perkongsian nak memberitahu dan mengkhabarkan kepada kita betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak bonus berbanding umat-umat yang terdahulu yang tak seperti kita. Terdahulu buat satu dapat satu oleh tuan-tuan. Kita ni buat baik satu pun digandakan 10 hingga 700 kali ganda. Malah dalam kehidupan kita ni banyak punya benda-benda atau perkara-perkara yang kita lakukan, kita sudah dapat apa yang kita inginkan dan dapat pula pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira cukup sekadar itu dulu yang kita sama-sama nak kongsikan pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan hari ini kita dapat menambah lagi amal-amal kita yang boleh memberi manfaat kepada diri kita dan memperbaiki amalan hisab kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Dan saya bagi pihak Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Johor selaku urusia bagi program mereka pada pagi yang mulia ini memohon minta kemaafan kalau mungkin sepanjang program ini berlaku ketidaklancaran dalam pengurusan program. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala dosa kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, melindungkan kita dari sebarang mara bahaya. Mudah-mudahan kita sentiasa digolong dan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang layak untuk duduk dan mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sekian dulu untuk pagi ini. Aku qauli hadza
Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi